Begitu juga saudara, pada hari Khamis lepas, saudara, bagaimana Wan Saiful yang melontarkan kenyataan dalam parlimen, menuduh bahawa Perdana Menteri juga adalah terdiri daripada orang yang korup. Walaupun, ini agak menarik juga saudara, walaupun pihak speaker Dewan Rakyat minta dia menarik balik kenyataan tersebut, dan Wan Saiful telah pun secara jelas dan nyata menarik balik tuduhan tersebut di dalam Dewan, ya, yang akhirnya cadangan untuk meletakkan beliau digantung selama 6 bulan tidak terlaksana. Tapi bagaimanapun menurut ahli Parlimen Tasik Kulubuk itu, bahawa beliau telah diberikan notis oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk merakam percakapannya. Dalam kenyataannya, ia berhubung kenyataan tersebut, yang juga sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu ketika menyertai perbahasan titah diraja di Parlimen pada 28 Februari lalu. Wan Saiful didakwa mengeluarkan kenyataan berbau sangkaan jahat terhadap Perdana Menteri dan Seri Anwar Ibrahim sehingga mencetuskan kekecohan di Parlimen saudara. Dan Tan Sri Johari Abdul mohon agar Wan Saiful menarik balik kenyataan tersebut. Dan Wan Saiful berkata dia telah pun menarik balik kenyataannya, tetapi dia hairan bagaimana notis yang pihak SPRM mau menyiasatnya turut mengganggu beliau sehingga memberi tekanan tidak wajar kepadanya sebagai ahli parlimen. Menurutnya, beliau menyifatkan notis daripada SPRM sebagai tidak adil, termasuklah berbahaya kerana boleh mengancam imuniti ahli parlimen daripada pendakwaan dan keistimewaan ketika berucap atau berbahas dalam Dewan Rakyat. Katanya beliau sudah pun membuat permohonan maaf dan menarik balik kenyataan. Jadi keputusan speaker telah dibuat. Jadi bagaimanapun dia rasa bahawa dia masih terus dapat kacau, ganggu daripada pihak berkuasa, terutama SPRM. Dia tak puas hati. Sebab itulah apabila dibawa dalam Dewan Rakyat hari Khamis dengan Jumaat itu hari, timbalan speaker iaitu Datuk Ramli menyatakan yang terbaik bagi Wan Saiful adalah membuat laporan polis. Kerana masing-masing ada akta macam-macam akta lah saudara. Memang kebebasan ahli parlimen boleh berucap, tak ada masalah. Kerana setiap ahli parlimen itu dilindungi dengan imuniti, tidak boleh diambil sebarang tindakan mahkamah. Tapi bagaimanapun apabila SPRM sedang menyiasat, kata Datuk Ramli, eloklah Wan Saiful membuat laporan polis di luar persidangan. Baik saudara, itu keadaannya. Bagaimana masih lagi kemelutnya. Sekitar dalam bulan puasa ni saudara, saya agak kecewa lah bila melihat pimpinan politik masih belum lagi berhenti daripada menggapai usaha untuk memburukkan antara satu sama lain. Hari baik, bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan ini, bulan sepatutnya kita memperbanyakkan amal ibadat. Sepatutnya dalam saat-saat gini kita menyantuni, kita saling bermaaf-maafan. Tapi nampak gayanya gelombang pemikiran khawarij dan takfiri di negara ini disifatkan sudah berada pada tahap membimbangkan. Demikian menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Haiwan Agama Islam, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Ini yang saya katakan bahawa bahtera bangsa kita ini sekarang dialun gelombang. Beliau kata kerajaan sedang mengambil pendekatan untuk memastikan segala usaha dan program-program yang diadakan dapat membendung gelombang pemikiran tersebut. Saudara, sebenarnya dalam keadaan begini, sebab itu saya katakan, kita ni terus berpolitik, tak habis-habis. Dah masuk tahun ke-5. Tahun depan tahun ke-6, kita masih berpolitik. Kita soal politik ni campur aduk pula dengan polemik. Isu macam contoh yang saya katakan, macam isu Kampung Baru Cina yang nak dijadikan sebagai tapak warisan UNESCO. Jadi bagai nak rak satu Melaya bercakap. Itu isu tapak perumahan atau tapak perkampungan Kampung Baru Cina. Begitu juga tentang soal sekolah binokular. Tak habis-habis lagi saudara. Malahan yang terbaru macam saya kata semalam, isu kantin di sekolah yang dibuka dalam bulan puasa untuk pelajar-pelajar bukan Islam.
pun jadi isu polemik. Jadi kita sekarang ni saudara, tak habis-habis. Tak habis-habis. Isu lepas satu kita berbalas sama sendiri dan mengenafikan usaha untuk mencanai minda, untuk mencari upaya bagaimana kita nak membangkitkan semula semangat juang warga bangsa kita supaya tidak terperangkap dengan permusuhan yang berterusan. Cukup-cukuplah kita mengadakan macam-macam usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memastikan ekonomi warga bangsa kita ini mencapai tahap yang terbaik. Kita mengharapkan apabila Kongres Ekonomi yang berlangsung selama 3 hari sejak 29 hari bulan lalu, terdapat 82 resolusi yang harus dicapai dan dicapai. Tapi kita tidak ke arah itu, kita tak tertumpu ke arah itu. Terbaliknya, warga kita lebih suka berpolemik. Banyaklah saya. Sebagai contoh, isu dengan tapak tanah warisan untuk jadikan tapak UNESCO. Dia bukan mudah. Kalau saya hayati, saya ingat dalam 2 minggu lalu, saya ada mengundang Datuk Hamidah Osman. Beliau menceritakan bagaimana sukarnya untuk mewujudkan satu tapak di Lenggong sebagai tapak UNESCO. Itu pun hanya kerana terdapat orang lama lah, orang hutan. Kadang-kadang tak tahu apa ini, berusia lebih daripada 300 tahun. Pun bertahun lamanya baru diluluskan. Kita sebenarnya ada, bukan tak ada, 4 tapak warisan UNESCO. Setakat ini iaitu Taman Kinabalu di Sabah tahun 2000 dulu. Begitu juga Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak. Dan bandaraya bersejarah di Selat Melaka, itu Georgetown, Pulau Pinang dan Melaka. Serta warisan arkeologi Lembah Lenggong Perak. Itulah 4 saja tapak yang diluluskan oleh UNESCO. Untuk dapat pun bertahun-tahun, bukan 1 bulan boleh buat saya. Dan kita sepatutnya mengusahakan penyelesaian tapak-tapak warisan. Warisan ekologi Lembah Bujang di Kedah, Taman Negara Gunung Tahan di Pahang, Taman Rimba FRM Selangor, Permatang Kuatza Gombak, Taman Negeri di Raja Belum di Perak, Leprosarium Sungai Buloh dan warisan ekologi Taman Negara Niah di Sarawak. Terdapat 7 segala kawasan ini, sebab itu kita usahakan. Bukan kita melayan yang bukan-bukan, kita berbalah. Jadi soalnya kita harus menilai dari sejarah. Sebab itu dalam keadaan-keadaan begini, sewajarnya kita bertenang. Jangan kita mudah untuk terperangkap dengan polemik politik, akhirnya tidak mendatangkan hasil apa-apa. Yang pasti akhirnya kita bermasalah. Memang negara kita indah, cantik saya dengan pemandangannya. Macam Lembah Belum, macam apa yang berlaku di Lenggong. Sepatutnya kawasan-kawasan ini yang perlu kita perjuangkan. Tak payah kita cakap orang kata nak buat kampung baru, tanah Melayu ke, tanah UNESCO ke, itu biarlah mereka cara mereka. Dan saya yakin benda ini tak akan terlaksana. Sedangkan yang ada sekarang ni, macam di Niah, di Sarawak pun masih sukar untuk diiktiraf oleh UNESCO. Ini keadaannya macam Lembah Lenggong. Inilah warisan dunia saya. Perlu kita pelihara dan perlu kita pertahankan dan perlu ditambah nilai. Pak Chu, Black Friday, apa halnya Pak Chu? Buat laporan polis, senang nak siasat. Itu keadaannya. Harap kerajaan ambil tindakan tegas kepada pembawa pewaris dan takfiri. Perlu tindakan sebelum terlambat, itu kata JSC. Jadi Pak Chu kata buat laporan polis, senang nak siasat. Terus Zainal, biasalah pihak pembangkang ni tak ada isu nak main. Mereka sebenarnya tak ada isu. Ya, terima kasih Saudara Rafiq, Sekutu Muar Merah untuk saya. Laziman, saya melihat bahawa pimpinan pembangkang hari ini, mereka sudah ketandusan idea. Tak ada isu dah sekarang saya. Nak bercakap pasal apa? Nak bercakap soal kononnya duit kita merudum jatuh. RM4.8 kupang, salam RM4.80. Sekarang ni RM4.64, RM4.27. Masa ada pemotolan lagi. Kononnya pasal saham kita merudum. Sekarang ni berlegar pada 1,540 mata. Saya bukanlah arif soal apa ini ekonomi, tapi bila saya melihat benda begitu, saya kata dangkalnya mereka memainkan isu-isu yang tak sepatutnya jadikan isu. Dan hari sekarang ni kalau kita lihat apabila daripada pimpinan Parti Bersatu dah lagi bergelodak, saya melihat apa yang sedang dilakukan oleh pimpinan Bersatu, mereka sebenarnya adalah untuk mengalih perhatian dan seolah-olah
mereka mau mewujudkan, memperlihat kepada warga bahawa mereka masih diyakini sebagai pimpinan parti politik. Jadi artinya wakil rakyat mereka masih penting, parti Bersatu ni masih penting, Perikatan Nasional semakin penting. Jadi perlu diwujudkan macam-macam cerita. Sedangkan kita dah tahu 6 orang dah mengalihkan sokongan. Mereka kalau tidak ada akta lompat parti, dah lama dah melompat. Saya dipahamkan lebih kurang ada lagi 8 orang, dari 10, 12 orang lagi yang menanti waktu untuk mengisytiharkan untuk berada menyokong pimpinan PMX. Ramai yang nak sokong. Sebab itu bila saya tengok pula sekarang ni, kononnya pentadbiran, bahagian Bersatu di Gua Musang digantung. Jadi pentinglah secara kononnya. Bagi saya berapa kerat ahli Bersatu yang ada di Gua Musang? Berapa kerat sebenarnya dia saya? Dan berapa ramai ahli Bersatu sebenarnya? Jadi sebab itu bagi saya, jangan sembang kencang. Apa yang anda lakukan, tangani. Santuni ahli-ahli wakil rakyat anda yang mereka yang sudah tak sabar-sabar nak meninggalkan Bersatu. Itu saja. Saya akan melihat. Sebab itu saya mengatakan sesuatu kejayaan parti-parti politik yang diasaskan oleh pengkhianatan, parti sebut tidak boleh kekal. Dia tidak akan kekal, saudara. Semua orang tahu bagaimana Parti Bersatu ini wujudnya adalah daripada pengkhianatan. Warga UMNO yang berkhianat. Begitu juga daripada Parti Keadilan yang khianat. Mereka ini sekarang bergelumang dalam PBN dan dalam kumpulan Perikatan Nasional. Kerana pengkhianatan itulah saya melihat bahawa mereka bakal dihukum. Sebab itu saya yakin bahawa tak lama lagi Parti Bersatu mungkin lepas raya nanti tinggal nyawa-nyawa ikan saja. Dan mereka akan mencipta macam-macam naratif lagi. Saya harap agar rakyat dapat lebih memahami. Yang penting sekarang ni saudara, kita nak move forward. Kita mahu ke depan. Kita tak mahu terjebak dalam polemik, dalam percaturan politik yang tidak mendatangkan hasil untuk rakyat. Tidak ada keberuntungan. Masa untuk kita bergerak maju ke hadapan. Tinggalkanlah mereka dengan mimpi-mimpi mereka. Tak habis-habis. Tak habis-habis, bulan ke bulan, tahun ke tahun, mereka masih lagi mengimpikan untuk berada di anjung kuasa di Sri Perdana. Tapi saya yakin rakyat tidak mungkin boleh dijatuh ataupun diatur-aturkan. Malah untuk pilihan akan datang, saya kata mereka juga bakal mengalami nasib sebagaimana Parti Pejuang. Saudara, kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, selamat bersahur dan kukuhkan keimanan kita. Sekian, terima kasih.